Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillahilladzi bi'ni'matihi tatimmu as-salihat. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan, dapat kita bersama pada malam ni sekali lagi menyambung perbahasan daripada khurafat, tahyul dan mistik di alam Melayu, menggunakan satu risalah yang ditulis oleh Al-Fadil Ustaz Zahiruddin Zabidi. Jadi malam ni insya-Allah kita akan bahas bab yang kedua daripada buku ni. Bulan lepas kita bahas bab yang pertama. Bab yang pertama disebut oleh penulis hafizahullah ta'ala ialah berkenaan benda-benda gaib ataupun kita sebut sebagai alam gaib ini. Ianya sebuah ujian yang Tuhan jadikan pada kita untuk kita percaya ataupun beriman benda tu ada. Tapi dalam beriman, mempercayai benda-benda yang tak nampak di mata ni, ianya sebuah ujian. Sebab berbagai-bagai perasaan akan datang bila mana kita nak berinteraksi dengan benda-benda yang tak nampak ni, nak berhubung dengan benda tak nampak ni. Ada tapi tak nampak. Ianya bukan satu dua perasaan yang ada. Ada orang dia rasa takut, itu perasaan yang paling umum bila mana berhubung dengan benda-benda gaib. Ada orang dia rasa takjub, rasa hebat, dan macam-macam lah. Okay. Dan dalam masyarakat Melayu kita ni, bila mana sebut tentang benda gaib ni, orang-orang yang boleh berhubung dengan benda gaib, mereka mendapat tempat dalam masyarakat. Yang kita sebut dengan nama pawang, bomoh, dukun apa semua ni, ialah orang-orang yang bukan dipandang lekeh dalam masyarakat, tapi orang-orang yang diberikan tempat yang elok dalam masyarakat, sama ada sebelum datang agama Islam ataupun selepas datang agama Islam. Dan selepas datang agama Islam ni, orang-orang yang pandai ilmu agama plus tambah pandai juga ilmu berhubung dengan benda-benda gaib ni, lagi-lagilah diberi tempat yang elok oleh masyarakat. Itu yang disebut sebagai ujian. Itu yang disebut sebagai dugaan daripada Allah Azza wa Jalla. Okay. Jadi pada bab yang kedua dalam buku ni, muka surat 21, penulis dia sebut bab yang kedua ni di bawah tajuk faham alam dan makhluk gaib di alam Melayu. Yang sebelum ni dia fokus umum, semua. Sebut juga tentang Melayu tu tapi tak sebut banyak sangat. Okay. Sebelum munculnya konsep agama, sebelum orang Melayu ni merujuk kepada orang yang tinggal di dataran Nusantara ni, daratan Nusantara ni. Daratan Nusantara ni ialah kita, tanah Melayu. Termasuklah kepulauan-kepulauan yang ada di Indonesia keseluruhannya, Sumatera, Kalimantan, apa-apa semua, dan juga bahagian Borneo, Sabah, Sarawak, membawa kepada sebahagian daripada Mindanao, Filipina. Ini ialah kawasan-kawasan orang Melayu, termasuklah selatan Thailand dan sebahagian. Ini tempat yang dipanggil dataran Nusantara. Bila sebut Nusantara ni,
Ianya tempat orang yang bangsa Melayu duduk. Mungkin nama dia berbagai-bagai. Ada nama Suvarna Bumi. Tuan-tuan pernah dengar nama Suvarna Bumi? Airport Thailand, Bangkok, nama dia Suvarna Bumi. Itu nama lama merujuk kepada orang Melayu. Maknanya lembah ini, dataran yang kaya raya. Subur tanahnya, galian yang ada bawah dia banyak. Lautan dia pun ada hasil-hasil yang banyak. Bila mana sebut orang Melayu, bab yang kedua ni dia nak sebut macam mana orang Melayu dia tahu benda gaib tu ada sebelum agama datang. Sebelum adanya Hindu, sebelum adanya Buddha, sebelum datang Islam. Maknanya dia nak cerita keadaan orang Melayu sebelum ada agama yang berstruktur. Agama yang ada pengasas, agama yang ada kitab suci, agama yang ada ibadat-ibadat khusus. Baik Hindu, Buddha, Kristian dan juga Islam. Sebelum ada tu semua, orang Melayu macam mana? Dan sebelum Melayu tu menamakan diri dia sebagai Melayu, apa keadaan? Saya cerita pada awal. Sebelum orang duduk di dataran ni, dataran Nusantara ni, siapa yang duduk sini dulu? Macam mana boleh ada orang kawasan ni? Kalau kita baca dari segi sejarah, manusia mencipta tamadun terawal ialah tamadun yang disebut dengan nama tamadun Mesopotamia. Tu cerita manusia ada tamadun, ada kerajaan, ada mata wang, ada bandar, ada gubernur-gubernur, ada pemimpin-pemimpin kecil. Bila sebut Mesopotamia ni, dia merujuk kepada negara Iraq hari ini. Kawasan yang dinamakan sebagai Ur, tempat dia. Sebab tu kalau kita belajar bahasa Arab, perkataan Iraq, Ain, Ra, Alif, Qaf, tu nama negara Iraq hari ini. Kita Melayu panggil Iraq lah, tapi dia sebut dengan Ain, Iraq. Iraq maksud dia Ariq, satu benda yang lama. Orang kata tamadun Mesir lama, sebenarnya Mesopotamia lagi lama pada Mesir. Bila mana tamadun Mesopotamia ni dia berkembang, dia orang, tabiat manusia ni, tabiat orang ni, kalau dia kuat, dia nak try tempat orang. Tu tabiat manusia. Dia tengok tempat orang kosong, tak ada apa, dia mula nak cari pasal dengan orang tempat lain. Jadi Mesopotamia, dia bergaduh dengan orang-orang yang duduk di benua India. Zaman tu panggil tamadun Indus. Sebab sampai hari ni orang panggil Sungai Gangga tu Sungai Indus tu. Sebab tu keluarnya perkataan Hindu, pemilik kepada tanah ini, iaitu tanah Ardul Hind, bahasa Arab sebut. Mesopotamia bergaduh dengan Hindu, khususnya kawasan-kawasan di belah selatan India. Belah selatan hari ini merujuk kepada Gujarat, border dengan Pakistan, India Pakistan. Situ ramai orang Sikh, orang yang agama Sikh lah, agama Sikh yang Sing belakang tu, itu kawasan dia orang. Sebelum ada cerita Sing apa semua ni, Mesopotamia bergaduh dengan Indus. Indus kalah. Orang-orang Indus ni dia lari ke dataran yang kosong, iaitu dataran Nusantara kita ni. Dia lari, datang pada India tu, lari dari sini. Sebab itulah ada sebahagian pengkaji sejarah, dia orang cuba mencari titik-titik ataupun mencari poin-poin yang boleh sambung connection bangsa Melayu ni dengan tamadun Indus. Sebab tu kalau kita tengok, kita punya cara pakaian, cara makanan, tona kulit ada persamaan dengan India, tak keseluruhannya. Jadi tuan-tuan janganlah nak pelekeh orang-orang daripada India lebih sangat. Sedar diri kita pun tamadun Indus juga. Sebab tu orang Melayu kita makan kari, walaupun kari kita lain sikit daripada India. Walaupun kita panggil gulai, kari lah juga, lebih kurang. Pakai kain pelekat, lebih kurang. Pakai songkok, jangan duk syok kita Melayu. Itu mari daripada sana. Walaupun anda kata ni Parsi punya apa semua, ialah itu pandangan sejarah. Dan juga kata apa, tona warna kulit apa semua, itu sebahagian pandangan je lah. Pada waktu tu orang-orang pada tamadun Indus ni, dia orang dah ada agama, tapi agama yang tidak berstruktur lagi. Ada percaya, takut sikit, macam mana nak ejah rasa takut dalam diri ni. Kena minta pertolongan dengan penunggu satu kawasan.
Penunggu tu tak tahu macam mana rupa pun, tapi tahu benda tu ada. Dia ada dua. Sama ada dia percaya tempat tu ada penunggu, ataupun tempat tu sendiri ada kuasa. Contoh, bukit tu ada kuasa, gunung tu ada kuasa, sungai tu ada kuasa, ataupun satu lagi dia panggil ada benda lain yang duduk kawasan tu. Bukan benda tu yang berkuasa, benda yang tinggal situ yang kita tak nampak. Sama ada nak panggil mambang ke, nak panggil bunian ke apa, rasa percaya benda tu ada. Dia macam-macam, dia panggil syncretism, tu istilah dalam ilmu teologi dia panggil. Okay. Waktu belum ada agama ni, itulah keadaan orang kita di sini. Okay. Sebab kau tengok dataran Nusantara ni ialah dataran-dataran yang berbagai-bagai bentuk muka bumi. Nusantara ni semua ada. Kita ada hutan, kita ada air terjun, satu kita tak ada, padang pasir kita tak ada tempat kita. Yang tu tempat lain. Yang tu Oman, itu negara Arab. Oman ni dia ada semua. Hutan ada, air terjun ada, padang pasir pun ada, kawasan sejuk ada, kawasan panas ada. Itu keistimewaan bagi Oman. Negara Oman, bukan Yaman. Oman yang border juga dengan Yaman hari ni. Okay. Jadi dalam buku ni dia kata, cuba bayangkan diri kita yang berada di semenanjung tanah Melayu. Semenanjung tanah Melayu ni daripada utara kita Perlis ni sampailah kepada Sarawak, sampailah kepada Johor, ataupun nama-lamanya Temasek dulu. Okey. Daripada atas sampai bawah ni dia panggil semenanjung tanah Melayu ni, pada waktu sebelum datang Islam, sebelum juga adanya ajaran Hindu, sebelum ada Buddha, atau lebih tepat lagi zaman yang mana konsep agama belum berkembang, bagaimana sikap orang, respon, reaksi, cara fikir orang pada waktu itu untuk berinteraksi dengan apa yang Tuhan sebut dalam surah Baqarah pada ayat 155 yang dia sebut pada bab pertama, iaitu ayat yang Tuhan kata walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsi minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. 5 benda yang Tuhan sebut. Manusia ni akan diuji khauf, takut, ju', lapar, kurang harta benda, rosak tanaman, mati orang yang disayangi. 5 benda ni tak kira Muslim, tak kira kafir, tak kira pemilik tamadun hebat, tak ada tamadun, orang tak pakai baju ke, orang pakai baju ke, semua kena. Waktu tu, waktu orang Melayu belum kenal agama, macam mana dia orang berinteraksi dengan 5 perasaan ini. Okey, macam mana? Okey. Dia nak cerita bab ni, dia nak cerita titik awal mulanya kepercayaan pelik-pelik tu mai dari mana? Macam mana nak start? Nak bermulanya. Contoh, manusia ni dia akan datang rasa takut. Rasa takut ni dia tak akan datang tiba-tiba. Dia datang bersebab. Takut ada 2 jenis. Takut yang berbentuk rungsing, takut yang berbentuk disakiti. Badan kita disakiti ataupun dikacau keamanan. Takut rungsing tu sebab komitmen tak lepas. Contoh, berhutang banyak, rungsing. Duduk bulan ni bulan depan tak datang lagi, rungsing dah bulan ni. Tu takut juga dia panggil tu. Tapi takut yang jenis tu kita tak bincang. Takut jenis ni dia tak menyebabkan keluar hantu mambang apa pun. Okey. Takut yang satu lagi tu, tidur malam-malam elok tidur, orang tarik selimut. Yang tu semacam orang tak ada dalam rumah. Okey. Tengah duduk buang air, buang hajat dalam tandas, orang tutup lampu. Tak tahu siapa. Okey. Takut yang tu yang nak dibincang. Lalu kawasan balik kerja ke, balik masjid ke, lalu je situ, orang goyang motor ke, orang buat apa-apa kat kereta ke. Takut yang macam tu. Bila mana orang Melayu kena pada waktu tu, belum ada agama ni, dia buat macam mana? Okey, dia buat macam mana? Okey, dia kata, secara azali kita sebagai Muslim bernasib baik kerana dilahirkan dengan satu maklumat yang jelas tentang siapa Tuhan dan apakah hakikat alam dan makhluk alam gaib. Sebab kita lahir-lahir ni dah kenal benda ni. Okay. Kita cuba balik semula pada orang zaman dulu. Justru bagaimana golongan pagan, diistilahkan sebagai pagan, iaitu yang tak ada agama lagi, berhadapan dengan ujian-ujian yang silih berganti. Tanam elok-elok, tanaman tiba-tiba rosak. Rosak bukan kerana binatang, rosak tu cara orang ambil. Tapi yakin kawasan tu tak ada orang duduk pun. Siapa yang duk ambil benda tu? Sebab cara binatang rosakkan dengan cara makhluk-makhluk
lain rosakkan dia tak sama. Sebab tu kita tengok dalam cerita Melayu kita ni, dia ada cerita badang makan mutah hantu. Dia mari daripada benda-benda macam ni. Okay. Sebab kena curi tanaman apa-apa semua. Badang bukan cerita kena curi tanaman, kena curi ikan dalam bubur dia tu. Okay. Cuma nak katanya, sebab binatang cara dia ambil tak sama dengan cara orang ambil. Jadi kawan tu perasan, ni bukan binatang ambil, ni orang ambil. Cuma badang tu dia berani terlebih, tiba-tiba jadi kuat pula dia. Dia kebanyakan kes dia fail, dia takut hantu tu. Okay. Dia kata sini, macam mana orang Melayu sebelum datangnya agama. Okay. Dia kata inilah yang menjadi pusat perbincangan dalam bab dan juga dalam buku ni secara keseluruhannya. Secara semula jadi, Allah Ta'ala jadikan manusia tu ada roh dan akal. Kedua-dua anugerah ni akan menyebabkan manusia boleh belajar, boleh berkembang. Sama ada dia belajar cara betul, cara salah, poin dia ada otak, dia boleh fikir. Okay. Setiap kali ujian datang, rasa takut, rasa lapar, mereka akan bertanya, apa yang sedang berlaku? Mereka akan cuba cari jalan. Macam mana nak keluar pada rasa takut ni? Kenapa ini semua berlaku? Bagaimana dia boleh berlaku? Dan macam-macam persoalan yang akan datang bila mana dia diganggu pada 5 aspek tu. Takut, lapar, mati, rosak tanaman, kurang harta, kena curi, kena rompak. Bila mana jadi 5 benda tu, nak buat macam mana? Okay. Atas desakan persoalan yang muncul dalam benak dan jiwa mereka yang memerlukan jawapan, sini yang penting, pemikiran kreatif mereka mula mencipta jawapan yang paling logik yang mampu mereka hasilkan. Waktu duk cari jawapan tu, datanglah idea. Idea tu kadang-kadang datang pada akal logik ataupun datang pada syaitan. Terfikir kawasan ni mungkin ada benda hidup, tapi kita tak nampak benda hidup tu apa. Benda hidup tu pula jenis kuat pada kita. Kita ni pula kacau tempat dia. Kepercayaan ni sampai sekarang orang tak boleh buang. Sebab apa? Zaman dulu yang bawa kepercayaan ni ialah orang berpengaruh, sama ada pemimpin, ketua kampung, tok penggawa duk buat benda-benda ni. Ataupun sebelum datang Islam, Sami-Sami Buddha ni, orang-orang yang duk buat ritual, yang duk betapa kuat dalam agama Hindu ni. Okay. Lepas datang Islam, orang-orang masjid, ustaz-ustaz, tuan guru masih duk melekat lagi benda-benda seperti ni. Sebab tu kau tengok dulu, package orang nak jadi ustaz ni bukan kena pandai baca Quran, kena pandai juga halau hantu. Paling kurang tak boleh halau pun boleh deal bercakap dengan hantu tu. Macam mana nak bagi kurang masalah sini. Paling kurang. Paling kurang. Sebab tu kita tengok ustaz-ustaz dulu dia boleh kata, kawasan ni ada orang lain duduk, ada rumah lagi. Ada rumah tu dia tambah cerita. Dia pun tak tahu ada rumah ke tak. Sebab tu ini dipanggil khurafat. Ini yang disebut sebagai khurafat. Khurafat dalam bahasa Arab ialah satu benda yang mengelirukan, tak jelas. Sebab tu kata para ulama, khurafat kena ada 2 unsur. Satu bohong, 2 sedap dengar. Dia panggil bohong dengan istimlah ataupun mustamlih. Arab panggil milh. Milh ni ialah satu garam yang menyedapkan masakan. Sebab apa saja benda kalau tak tambah perencah tak sedap. Bukan kata makanan, cerita pun kalau tak tambah perencah dia tak sedap. Makanan ni confirm lah orang tak suka kalau tak tambah perencah. Sebab tu tuan-tuan tengok cerita Ahmad Al-Baq kan, waktu Syawal bawa kopi dengan capati. Capati tak ada garam, kopi tak ada gula. Apa Mas'un Al-Buaya kata? Kopi tak ada gula, kopi tak ada gula, kari tak ada garam. Dia ludah, dia lempar. Lepas pada tu bawa kawan tu tunjuk. Dua tangan ni, satu garam, satu gula. Dia pun tak suka, walaupun cantik. Tu cerita karut je. Walaupun nama entah apa-apa, Mas'un Al-Buaya, entah daripada mana idea dia dapat nama tu. Okey. Cuma nak kata ni, orang Melayu makanan tak sedap pun dia tak suka, cerita tak sedap pun dia tak suka. Sebab tu satu-satu program tu, ustaz tu dia boleh cerita sedap, tambah lepas tu jamuan pula sedap, komplit malam tu. Malam ni ada kan? Okay. Mana dia nak seperti itu. Package dia dah datang seperti itu. Okay.
Jadi bila mana khurafat ni dia mula berkembang daripada rasa takut, akhirnya dia pergi pada kepercayaan yang disebut dalam agama sebagai i'tiqad. Daripada kepercayaan tu dia pergi kepada taqalid, iaitu ritual untuk berhadapan dengan masalah ni. Contoh sekarang bulan Safar, walaupun dah nak habis dah bulan Safar ni, okey, biasanya zaman dulu dia akan ada satu upacara mandi Safar. Upacara mandi Safar ni, kalau kita tengok sejarah orang-orang Melayu itu dulu, paling meriah dilakukan ialah di kawasan pantai timur. Sangat meriah, maknanya dibuat pesta yang luar biasa, baik di Terengganu ke, Kelantan ke, di Pahang ke, terutamanya yang duduk di posisi pantai ni, apa semua ni memang dia buat dengan besar-besaran. Tujuan dia lah untuk tolak keburukan yang ada. Kepercayaan bulan Safar ni sial datang daripada orang-orang agama yang baca tafsir Quran tanpa teliti tafsiran tu betul tak betul, betul atau tak betul. Contoh, baca kisah kaum Samud, kaum Ad kena azab oleh Allah Ta'ala. Riwayat Israiliyat kata kaum-kaum yang kena azab ni, diorang kena azab pada hari Rabu pertama bulan Safar. Dia panggil hari Nahas. Okay. Riwayat tu tak betul, sebab kitab zaman dulu dia tidak ada edisi kemas kini sebut riwayat tu ambil pada mana. Okay. Ataupun kitab tu dah sebut, orang yang baca kitab tak tahu membaca kitab dengan cara yang betul. Contoh, baca tafsir Ibn Katsir. Tafsir Ibn Katsir sekarang dah elok dah. Kalau orang baca tafsir Ibn Katsir dulu, dia datang riwayat sepanjang-panjangnya. Sebab Imam Ibn Katsir waktu dia tulis kitab tafsir Ibn Katsir, dia bukan macam Profesor Hamka tulis tafsir Azhar. Dia bawa semua perawi yang ada nama dalam sanad riwayat tu, yang tafsirkan ayat tu, dia bawa semua nama seorang. Lepas tu dia berikan apa matan dia. Pada zaman Ibn Katsir, orang dengar nama orang tahu, okey, ni kaki bohong zaman dulu. Zaman kita baca, kita tak tahu. Daripada Abu Mikhnaf, daripada Masruq, daripada sekian. Kita tak tahu Abu Mikhnaf ni siapa, Masruq ni siapa, tak tahu. Orang belajar hadis dia tahulah Abu Mikhnaf ni perawi yang banyak buat masalah. Datang nama Nuh Al-Jami', perawi ni lagi banyak buat masalah. Ibn Katsir tak akan sebut, sebab Ibn Katsir dah bagi nama jelas. Pada zaman dia tak perlu kena buat nota kaki pula bawah, ini perawi problem, tak perlu. Zaman tu orang kenal. Zaman kita buku yang asli, tidak ada apa-apa sentuhan orang luar pun. Bila mana baca, kita akan ingat boleh kaut, boleh ambil semata-mata. Lalu terciptalah satu kaedah untuk menolak kesialan bulan Safar, sebab terbaca dalam kitab-kitab tafsir lama yang tidak dipandui dengan ilmu pembacaan yang baik. Percaya, hari Rabu bulan Safar yang pertama ni, bulan Safar hari Rabu pertama ialah hari sial. Nak lebih mudah, satu bulan Safar tu kita berwaspada, jangan buat apa-apa. Sebab tu kita akan tengok ada sebahagian orang percaya asal hari Rabu je dia tak makan kedai, dia makan dalam rumah. Sebab percaya penyakit akan turun pada hari itu. Jangan makan luar, duduk dalam rumah, tak keluar. Kalau orang tu jenis menega, tak buka kedai. Saya tak pasti belah Perlis ni ada setengah kedai tak buka hari Rabu. Saya tak tahu tak buka tu kerana saja tak buka ataupun percaya pada benda tu. Kalau percaya pada benda tu tak betul lah. Kalau dia memang saja nak buat cuti hari Rabu, tak ada masalah. Saja nak buat cuti hari Rabu, sebab cuti hari Rabu lain sikit pada orang. Orang biasa cuti hari Minggu. Sebab kedai makan ni hari Minggu orang ramai nak pergi, jadi dia cuti hari kerja. Sebab hari kerja ni dia mungkin tak berapa ramai sangat orang ziarah. Kalau yang tu tak apa. Tapi kalau dia percaya, ada orang sebahagian menega ni buka pukul 9.30, percaya waktu tu ialah waktu terbaik untuk buka, sebab waktu tu lah waktu rezeki terbuka. Sebab ada buku ramalan dalam bab ni. Ilmu-ilmu nujum mujarabat Melayu ni memang ada dalam bab ni. Nak buka hari apa, kalau dia nak menggoreng, nak masukkan ayam tu, mula-mula pukul berapa, detik yang ke berapa.
Itu ada dalam buku-buku ramalan dulu. Sebab tu kalau tengok dulu, bahkan sekarang tuan-tuan boleh tengok pun dalam YouTube, perfilman negara ni, Jabatan Penerangan Negara ni, dia ada simpan lagi video orang Melayu bila mana bulan Safar, dia akan buat majlis mandi Safar yang duduk tepi pantai ni. Dalam video tu diterbitkan oleh Finas. Finas ni ialah satu badan yang menjaga filem-filem negara kita. Ada adegan tak berapa elok, dia akan cut. Jabatan ni lah yang akan cut. Perfilman punya jabatan. Okay. Dalam video Finas tu, dalam YouTube tu ada. Okay. Bila mana dia HD kan balik video lama. Video tu dah lama. Video zaman kan dulu kan, orang dulu zaman tak ada apa namanya, tak ada TV ni, dia akan datang, Jabatan Penerangan ni akan buat tayangan. Zaman-zaman dulu ada, okay, buat penerangan, pacak dengan skrin apa-apa semua ni, siap buat jamuan apa semua. Dia nak jadi ejen, nak beritahu kerajaan nak buat apa. Selain daripada tu adalah tayangan cerita-cerita sikit bagi seronok. Okay. Zaman lama yang mana video tu, permulaan video dengan akhir video ada seekor rimau duk telentang tu. Video lama dulu, video penerangan lama dulu. Okey. Okey. Dalam video tu dia tunjuk masuk bulan Safar je, orang ni kalut duk buat jamuan dengan pulut dengan apa. Yang menariknya dalam video tu ada satu orang pakai serban, pakai baju kurung dengan kain pelekat apa semua, baju Melayu lah. Sini pakai baju kurung kot. Okey. Okey, pakai baju elok macam orang masjid. Tulis atas kertas, tulis macam ayat-ayat macam azimat apa. Dia pun bagi pada satu orang budak ni, budak tu pun rendam dalam tangki, dalam kolah, dalam air, dalam rumah. Tujuannya nak bagi air tu tak turun apa-apa. Nak katanya benda tu difilmkan, wujud zaman dulu. Sebab apa? Nak menolak khurafat-khurafat, kepercayaan khurafat, nak menolak wabak-wabak yang mungkin akan turun pada waktu itu. Benda ni ialah benda yang real berlaku. Arab pun ada. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata la adwa, tidak ada penyakit berjangkit yang bersifat berantu. Orang Arab dia percaya penyakit kulit tu dengan penyakit kusta apa semua ni, okey. Penyakit tu ada kuasa. Penyakit tu boleh bergerak ke mana kemari apa semua. Nabi kata kalau kenalah. Majzum, kusta ni, sopak apa semua ni, okay. Tapi jangan kata penyakit tu yang kuat. Allah Ta'ala yang benarkan. Nabi kata la adwa wala tirah, tidak ada penyakit berjangkit yang super power, tidak ada tirah. Tirah ni maksudnya sial. Dengan sebab nak buat satu benda tu, kita tahu sial dan untung dia. Tirah ni mari pada perkataan tayr, yang bermaksud burung. Sebab masyarakat Arab jahiliah dulu, waktu dia orang nak buat apa-apa, contoh nak pergi meniaga, nak pergi ke Yaman, daripada Mekah nak pergi Yaman, seminggu sebelum buat keputusan nak pergi tu, pergi jumpa bomoh tu pun kata, tangkap seekor burung pati, kita lepas depan rumah. Kalau burung tu pergi belah kanan, untung perniagaan kamu. Kalau pergi belah kiri, dia sial. Kalau straight, ulang sekali lagi. Okay. Masalahnya kan, zaman Nabi ni nak tangkap burung macam zaman kita, payah nak tangkap burung ni. Dia jadi bisnes. Pertama, bomoh tu kata, kalau tak reti tangkap burung, saya boleh bekalkan burung tu. Kalau dia bekalkan, harga mahal lah. Sebab dia kena negotiate. Pertama bahagian dia, yang kedua dengan orang yang mikat burung tu. Sebab dia pun sibuk nak buat kerja lain tau. Bukan bomoh tu sendiri nak pergi mikat burung tu. Okay. Jadi ada lubang bisnes di situ. Okay. Bila mana tak jadi, 2 kali bayar pula. 2 kali bayar sebab nak bagi. Cuma nak kata, daripada perbuatan tu, dia keluar perkataan tirah ataupun tatayyur, kesialan dia panggil. Kesialan. Macam masyarakat kita lah, bewak melintas je patah balik. Sebab takut ada sial. Bewak ni tabiat dia memang banyak pun. Tambah kawasan yang duk ada longkang, parit apa semua ni, dia memang akan melintas. Kalau pakai kaedah tu tak kerja orang. Sengaja tunggu bewak melintas sebab nak cuti. Okay. Ini satu perbuatan lah tu. Okay. Satu perangai, akal dia banyak. Okay. Cuma nak katanya, masyarakat Melayu bewak, masyarakat Arab burung. Okay. Lepas tu Nabi kata wala safar, tidak ada sial pada bulan Safar. Nabi sebutlah hadis tu wala ghul, dan juga tidak ada hantu.
Tidak ada hantu yang menakutkan. Hantu tu ialah hantu yang duduk di tengah padang pasir, kawasan padang pasir yang jauh pada orang duduk. Bila mana orang tu musafir, orang Arab percaya tengah-tengah padang pasir ni dia ada ghul. Ghul ni ialah bahasa Melayu dia terjemah hantu raksasa. Maknanya besar hantu tu, macam hantu raya kot. Hantu tu bila mana dia tengok kabilah lalu, dia akan nyalakan satu nyalaan lampu. Orang pun terpedaya, orang ikut. Akhirnya tersesat dan mati situ. Sebab kita tengok negara Arab ni kan, negara Arab ni tabiat padang pasir dia orang tu yang tidak ada pada tempat kita. Padang pasir ni kena ada kemahiran bawa. Bukan pergi suka hati macam tu. Nak bawa 4-wheel drive tu bukan straight macam tu. Dia kena orang yang ada kemahiran. Kat mana pasir jereluh, dekat mana pasir yang okey, ada kemahiran. Okay. Yang kedua, dia orang percaya setiap lembah-lembah kawasan yang ada air tu, di tengah padang pasir tu, kalau air dia tenang, tanaman dia okey, orang tak ada, walaupun mata nampak orang tak ada, tapi ada penjaga lain yang duduk situ. Itu dia panggil rule, istilah dia. Maknanya sebelum nak ambil air ke apa, adalah ucapan-ucapan, ritual-ritual macam orang kita dulu lah. Atuk nenek nak tumpang lalu apa semua, itu biasalah. Masyarakat kita duk buat lah benda-benda tu dulu. Dan benda tu diwariskan kepada generasi seterusnya. Cuma masyarakat Melayu kita ni dia banyak dalam bab hantu ni. Dia banyak dalam bab hantu sebab dia ada hantu-hantu yang berbagai jenis. Dia ada hantu raya, dia ada toyol, dia ada hantu penanggal, dia ada pocong, macam-macam. Semua tu ada fungsi belaka. Tapi benda-benda ni last sekali dengan sebab benda tu khurafat, mengarut, orang buat bahan lawak je last sekali. Ada satu video saya tengok. Video ni video anak-anak muda zaman sekarang. Dia mungkin nak tolak fahaman percaya hantu ni. Dia ada buat video tu, video hantu penanggal. Hantu penanggal ni kita tahu kan, tabiat dia kepala saja keluar dengan organ-organ dia. Jadi hantu penanggal tu hari malam tu, ni video tu lah, tak ada kena-mengena dengan ilmu pun. Dia pergi kacau rumah satu orang ni. Kebetulan rumah orang yang dia kacau tu ialah penjual organ haram. Hantu penanggal tu ingat boleh takut kawan tu. Rupanya kawan tu tengok, wish, elok lagi dia punya jantung dia elok ni, kalau jual belah siam ni banyak duit dapat. Daripada hantu tu takutkan orang, hantu jadi takut pula dengan orang. Dengan sebab nampak lubang menega pula hantu penanggal tu. Itu cerita lawak nak kata benda ni karut lah sebenarnya. Benda ni karut, benda-benda seperti ni. Benda tu mungkin wujud, boleh takutkan kita. Tak dinafikan makhluk-makhluk ni boleh menakutkan. Cuma nak katanya cara untuk menghormati benda tu datang daripada idea-idea sendiri, tak datang daripada agama. Macam mana nak bagi kita tak kena kacau hantu? Okay, kena buat yang ni, kena buat yang ni, kena buat yang ni. Yang semua benda kena buat tu, ianya termasuk daripada pemikiran kreatif sahaja. Sebab tu dia datang ke contoh pada buku ni, dia kata atas desakan persoalan yang muncul di benak bila mana takut, bila mana dikacau selalu, maka munculnya konsep mempercayai bahawa setiap kejadian dan makhluk di alam ini ada semangatnya. Semangat yang tersendiri yang dikenali dengan nama mambang. Itu istilah bahasa Melayu lama. Mambang ni semangat, roh. Roh orang dulu yang kuat, yang hebat. Yang dia ni dikatakan gentayangan, tak balik lagi ke kubur, duduk merata, dan dia akan jaga mana-mana orang yang minta perlindungan dia, yang kita sebut sebagai istilah saka tu lah. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok cerita-cerita lama, tuan-tuan tengok cerita apa, cerita Nasib Doremi kan, bila mana A.R. Tompel dia jadi bomoh tu. Dia jadi bomoh tu, dia sebab yang ketua gangster tu gilakan Nora tu, Nora anak Pak Ma'un yang baca buku sejarah kuat tu. Okay. Apa yang Tompel kata? Nora ni banyak mambang yang jaga dia. Okay. Kita tengok ayat tu. Okay. Sebenarnya kan bukan Nora aja yang mambang jaga. Kita semua ni duk ada mambang jaga. Sebab dia panggil qari. Qari ni Nabi sebut. Kita semua ada qari. Kita semua ada qari ni yang boleh tahu apa kita buat. Maknanya bukan Nora sajalah.
Cuma mungkin kerana ada hubung kait keluarga-keluarga dia dengan hantu-hantu ni, dia lebih upgrade qarin tu, bagi kuat lagi. Sebab tu benda ni tak dapat dinafikan dalam masyarakat kita. Contoh sebahagian budak-budak yang belajar di IPT, kawan-kawan duduk sebilik, tiba-tiba suka meracau, cek punya cek, dia punya family dia ada simpan hantu lama-lama. Akhirnya hantu tu baru dapat masuk dekat kawan tu, sebab yang lama dah mati, expired date dah, ni yang baru pula, generasi baru datang. Jadi kawan tu tak tahu, kawan tu baru daftar universiti. Ingat ke daftar dia seorang je, daftar dengan saka-saka dia sekali situ. Jadi dia masuk asrama, dia kacau lah, kacau semua. Okey, benda tu ada wujud. Cuma yang jadi problem, ada kepercayaan. Nak buang saka, kena buang dengan orang yang mula-mula bagi dulu. Sebenarnya tak perlu pun. Baca ruqyah, continuously baca ruqyah, akan dapat. Dia macam Pontianak nak bagi dia balik ke kubur, kena cabut paku atas belakang tengkuk dia. Itu semua cerita tambah. Paku payung duduk atas belakang tengkuk dia. Okey, cabut-cabut jadi segak pula, kahwin pula dengan kawan tu. Ni semua cerita. Cerita nak bagi sedap. Sebab tu kita kata, dia panggil milih, mempersedapkan cerita tu. Cerita tu bagi sedap. Okey. Jadi dalam buku ni dia kata, apabila menyebut tentang mambang, terus kita akan teringatkan mantra-mantra yang selalunya akan diucapkan oleh bomoh-bomoh terdahulu. Okay. Banyak contoh lah yang dia bawa sini. Rupa-rupanya konsep mambang sebagai semangat kepada 4 unsur utama alam yang memang wujud lama dalam konsep sebelum datangnya agama. Sebab orang-orang dulu ni dia tahu unsur tanah, unsur air, unsur api, unsur angin ni, unsur utama ni ada mambang-mambang dia yang tersendiri. Jadi sebelum datang Hindu, Buddha, sebelum datang Islam semua ni, orang Melayu akan berinteraksi dengan penjaga kepada 4 unsur ini dengan cara memberi sajian, memberikan jamuan. Jamuan yang berbagai-bagai mengikut kepada kebiasaan masyarakat tu. Kebiasaan masyarakat tu. Masyarakat Arab Mesir. Mesir ni bukan Arab lah, tapi sebab dia bercakap bahasa Arab, kita biasa sebut Arab Mesir. Masyarakat Mesir pada waktu zaman Umar Al-Khattab jadi khalifah, Umar hantar Amru bin Al-As untuk jadi gubernur. Bila mana menyandang tugas sebagai gubernur ni, antara benda yang dia kena buat, dia kena pastikan ilmu baca Quran tu hidup di negeri yang dia jaga tu. Jadi diambil beberapa orang, antaranya lah Abdul Rahman bin Muljam. Ini adalah guru Quran pada zaman tu. Dan antara benda yang Amru bin Al-As hadapi ialah khurafat orang Mesir nak bagi paras air sungai Nil tu sentiasa tenang, tak melimpah sangat, tak kering sangat, maka akan dibuat jamuan tahunan dengan melempar perempuan yang cantik daripada kabilah tertentu untuk bagi paras air itu elok. Dia bagi jamu dengan perempuan, lempar dalam sungai Nil, mengikut kebiasaan masyarakat. Yang tu kira brutal lah tu, sebab nak cari perempuan. Cuma yang masyarakat Melayu kita ni dia tak ada sampai pada kes seperti itu, tapi adalah setengah-setengah tukar anak. Masyarakat Melayu ni dia punya ritual dengan hantu syaitan ni, biasanya dia akan pergi pada kes paling tinggi ialah tukar anak. Contoh, orang tu tak dapat anak lama, tak dapat anak, dia stres tak dapat anak lama, dia jumpa bomoh. Macam mana nak dapat anak? Bomoh kata boleh nak dapat anak. Adalah ritual-ritual pelik. Ritual tu benda mungkar ada, dosa ada, semua ada dalam tu. Antaranya ialah kena berzina dengan lelaki ni, kena buat hubungan dengan lelaki ni, apa-apa semua. Okey. Lepas dapat anak, dah dapat anak tu, okey. Bila mana sampai flow dapat anak elok, okey, satu anak kena bagi pada hantu tu. Jadi anak tu hilang, tak tahu pergi ke mana. Lepas tu buat cerita dekat abang-abang dia, kamu ada adik seorang tapi tak nampak. Lepas tu bila mana abang dia tu dah tua, dah pencen dah, yang adik-beradik tak nampak tu mari ziarah kadang-kadang. Mari ziarah minta duit pula. Dah kata duduk alam jin, pakai duit apa lagi? Ni semua cerita, tapi saya nak kata benda tu berlaku, memang berlaku, wujud. Benda ni bukan cerita tokoh tambah. Okey.
Saya nak katanya, walaupun kita dengar ni di tahun ni di bulan September 2022 ni, kita rasa ada ke orang buat benda macam tu? Ada tuan-tuan, ada. Cerita ni ialah cerita yang masih lagi berlaku. Orang kalau desperate, tak kena uji boleh cakap tak terlibat, kena uji tahu orang tu. Dia sakit teruk, dia diuji dengan teruk, dia test sekali ajaran sesat, dia test sekali ilmu hitam, jadi itu jerat syaitan pertama pada dia. Yang kita nak tahu benda ni supaya kita waktu kita desperate, jangan sekali-kali mendekati sempadan ni. Mujarab tara mana pun jangan terlibat. Sebab sekali kita terlibat, kita diikat oleh syaitan. Kita akan disusahkan. Kita akan banyak problem-problem. Sebab tabiat syaitan ni, dia memperdaya kita. Dalam buku ni dia kata apa lagi? Lebih luas daripada itu, orang Melayu atau proto Melayu pada waktu itu membina kepercayaan bahawa setiap daripada unsur yang ada di bumi ada semangat atau mambangnya. Semangat dan mambang tidak boleh dibiarkan marah, nanti ia akan mengamuk dan memberi tulah pada manusia. Termasuklah sampai kepada pihak-pihak atasan, pemimpin, raja, sultan. Mereka pun percaya mereka didampingi oleh mambang-mambang tertentu. Sebab tu tak dapat dinafikan, setengah-setengah adat istiadat istana bagi setengah-setengah negeri di tanah Melayu ni memang ada perkaitan dengan jin syaitan ni. Kena buat pertabalan, bukan pertabalan orang, pertabalan jin pun kena ada. Lepas tu kena ada sangka-sangka tertentu, kena ada bayaran tertentu, kena naik atas bahtera sekian, kena arak sekian. Itu benda yang real ada. Kita beri lalu azan dulu. Okey. Bila mana kita dah bahas tadi tentang permulaan adanya konsep mambang sebelum ada agama ni, saya sebut ringkas, nanti kali akan datang kita masih lagi di bab ni. Datang agama Hindu, konsep mambang ni ditukar kepada konsep dewa-dewa pula. Dewa-dewa begitu, begini, begitu, begini. Konsep yang sama saja. Dia bagi asimilasi, tukar nama tapi isi sama saja. Okey. Datang Buddha pun sama. Buddha ni konsep dia hantu. Sama lebih kurang. Sebab tu dalam agama Buddha ni dia ada dalam buku agama dia orang yang bertajuk Peta Vatu. Peta Vatu dia adalah himpunan hantu-hantu dan roh-roh jahat yang mengganggu manusia yang perlu dibuat hubungan baik dengan dia. Okey, tu datang Buddha. Datang Islam. Okay. Islam dia tukar nama juga, iaitu dengan nama jin Islam. Tapi sebenarnya jin tu tak Islam pun. Jin kafir juga. Ataupun orang bunian. Panggil orang, tak panggil jin dah. Sebab tu kita tengok ada sebahagian orang, tok-tok guru ni dia promote, dia kata orang bunian ni orang, bukan jin. Cuma dia jenis tak nampak. Orang dia boleh nampak, jin dia tak boleh nampak. Panggillah orang ke apa ke, dia tetap jin. Duduk kat mana? Duduk kat Gunung Jerai. Situ banyak perkampungan jin. Lepas sampai ada viral orang kata orang yang jaga Gunung Jerai tu perasan ada perkampungan bunian situ, tanya pergi buat umrah, perasan orang bunian dekat Gunung Jerai tu buat umrah sekali. Tak tahulah MH berapa dia naik, flight Dubai Emirates apa dia naik tak tahu. Tapi sampai sana, duk tawaf sekali. Cerita. Ini cerita lah tu, cerita. Cerita ni bagi sedap, memang sedap lah. Cerita-cerita macam ni orang dengar mata jegel semacam. Sedapnya cerita tu. Pekat dia punya khurafat dia tu. Dan dia benda yang menjadi. Orang bunian tu ialah jin. Walaupun ada orang berkerah nak kata orang bunian ni orang. Saya tahu memang ada orang yang sebut benda ni. Dan orang tu ada kedudukan dalam masyarakat. Bukan setakat dalam masyarakat, kedudukan di mata orang-orang kita yang aktif di media sosial ni pun. Cuma nak katanya itu ialah bahagian-bahagiannya lah. Lepas tu keluarlah cerita-cerita karut yang macam mana. Cerita-cerita karut ni macam tu lah. Dia memang orang suka, orang minat. Macam hari ni tuan-tuan, bila mana Queen Elizabeth mati, orang pun up video satu orang penceramah. Penceramah tu duk aktif bahagian utara walaupun dia orang Pantai Timur. Keturunan Queen Elizabeth ni bersambung dengan Firaun. Video dia cerita dia ni bermula cicit yang ke-40 berapa. Maknanya yang jadi Queen Elizabeth di Britain,
yang jadi Presiden Amerika Syarikat, yang jadi wakil di Australia, ni semua keturunan Firaun mereka. Paling-paling kurang mesti ada darah Firaun. Okey. Tak apalah. Kita tahu kawan tu memang bukan Islam, dia kafir. Tapi tak perlu nak buat cerita, nak bagi pekatnya dia tu kafir sampai macam tu. Sebab hari ni dia ada dua keadaan. Bila mana mati je Queen Elizabeth tu. Okey. Ada satu kelompok nak kata matinya dah keturunan Dajjal ni. Ada orang yang kata dia Dajjal lah. Okey. Yang kita tahu dia mati. Dia dah mati dah. Okey. Yang kedua ni dia lain macam sikit. Dah lah mati. Nak minta buat majlis berkabung sama macam orang sana. Ni ada golongan-golongan muda ni. Dia kata kita kena simpati dengan kematian Queen Elizabeth ni. Sebab dia juga antara yang memberi saham merdekanya Malaysia ni. Kan waktu Tunku Abdul Rahman pergi deal di London tu, dia dah jadi queen dah waktu tu. Jadi kalau tak kerana dia tak merdeka kita, jadi kita berkabung lah pakai hitam juga. Yang ni lagi jahanam. Okay. Sebenarnya fikir macam ni. Okay. Sebenarnya dia macam baru ni duk semangat dengan mak kilau apa semua. Ni tiba-tiba jadi macam tu pula. Jadi benda-benda macam ni kita dengar apa semacam. Ada nak sebut rest in peace, RIP tu, tak boleh sebut. Dia macam ni, kawan tu dah mati, mati lah. Buat macam tak ada apa-apa. Tak perlu nak ulas apa-apa pun. Bila mana dengar berita kematian Queen Elizabeth, macam mana tuan-tuan dengar kuliah maghrib masjid, buat tak peduli lah. Tak payah datang. Tak ada jamuan baru datang. Okay. Maknanya okay. Buat macam tu, buat macam tak ada apa-apa. Tak perlu ulah, tak perlu apa pun. Tak perlu nak create konspirasi, nak cari situ sini, tak perlu. Cuma saya nak katanya yang bab sedap cerita tu, orang duk angkat balik lah video kawan tu. Bila mana tanya sumber main mana yang kata Queen Elizabeth, kita tahu dia kafir, tapi jangan kita create keadaan nampak macam begitu jahatnya dia orang. Tak perlu. Yang dia orang tak betul, tak betul lah. Yang dia orang tak betul, tak betul. Sebab tu Nabi waktu Amru bin Al-As, sahabat-sahabat puji orang-orang Eropah, sahabat-sahabat okey. Amru bin Al-As ni dia pernah sebut kebaikan orang-orang Eropah. Tapi kita cerita lain kali lah hadis tu. Okey. Tak ada seorang sahabat pun kata, "Apa kamu ni sokong orang kafir?" Tak. Yang baik dia adalah baik dia tu. Sekurang-kurangnya Queen Elizabeth ni adalah benda-benda yang kalau kita nak carilah, tapi tak ada faedah pun sebenarnya untuk cari. Cuma ada orang dia nak angkat benda tu. Punya sakan dia nak cari, nak connecting keturunan bersambung dengan Firaun dan Namrud tu. Okey. Jadi pada kali akan datang kita akan bahas pada bab yang kedua lagi, macam mana asimilasi tu duduk dalam agama Islam. Kepercayaan karut-marut ni dia diserap dalam agama Islam dan akhirnya dia menjadi norma dalam agama Islam yang dianuti oleh orang Melayu. Dia jadi tak salah. Sebab dalam komuniti Melayu Islam ni dia ada dua konsep. Percaya hantu jahat ada, tapi ada juga konsep hantu baik, iaitu jin Islam lah. Kita sebut hantu. Jadi jin Islam ni ada banyak benda lah, kebaikan-kebaikan yang kita boleh ambil benefit dengan dia. Okay. Sehingga ada ustaz kata hukum bela jin Islam ni tak apa, macam hukum bela anjing, bela kucing, boleh juga. Nanti kita cerita akan datang. Okay. Cuma nak katanya itu antara sebab datangnya agama, ajaran lama tak nak buang ni. Okay. Nanti kita akan tengok pada bulan seterusnya. Setakat tu saja, moga Allah Taala beri kepada kita rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.